Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana kita dapat berjemaah maghrib dan sama-sama meraihkan majlis ilmu. Dan sepatutnya minggu lepas, alhamdulillah malam ni kita minggu kelima ya. Dan semua minggu kelima ni saya ceramah kata macam gantian lah. Semalam pun sama di Sebenyih, malam hari pun sama di Bandar Baru Bangi ya. Alhamdulillah, maknanya kita walaupun jadual tak ada, kita dapat buat pengisian ya. Baik, kita masih lagi dalam ayat yang minggu lepas, iaitu 49-50. Sebagaimana kesimpulannya kita faham dalam ayat itu tentang bagaimana pengikut-pengikut Fir'aun diselamatkannya oleh Allah, dan mereka menyembelih anak-anak lelaki sebagai seterusnya yang kita cerita minggu lepas. Dan yang kedua, ketika kami belahkan laut untuk kamu lalui, kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama pengikut-pengikut dia. Itu ayat 49-50. Maka kita dapat buat kesimpulan dalam tajuk itu, bagaimana Allah mengata, kenangilah ketika kami belahkan laut untuk kamu lalui, dan kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut dia, sedang kamu menyaksikan. Itu cerita-cerita atau peristiwa minggu lepas, suruh kaum-kaum pengikut Fir'aun tengok bagaimana Fir'aun yang begitu hebat Allah selamatkan. Manakala dalam tajuk kita malam ni ialah ayat yang ke-51 dan 54. Qala Allah Ta'ala, wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul ajla min ba'di wa antum zalimun. Dan kenangilah, banyak ayat-ayat bersabit yang kenangilah ni, ayat yang kita dapat ambil pengajaran. Ketika kami berjanji dengan Musa selama 40 malam, kemudian setelah dia pergi, kamu menyembah patung anak lembu, dan kamu sebenarnya termasuk dalam golongan orang-orang zalim. Maknanya, ya, pengikut Musa ni semasa dalam peninggalan Musa selama 40 malam, ya, dia telah pun membuat satu perkara yang terkutuk, satu perkara yang menzalimi diri sendiri, iaitu dia menyembah anak patung lembu, yang asalnya Musa bukan suruh menyembah lembu tu, tapi suruh mencari lembu tu. Tapi itulah keadaannya yang kita boleh ambil iktibar ya, dalam kehidupan kita ni. Tinggal 40 hari, tinggal 3 hari, dah berlaku dah satu penyelewengan. Solat kita pun kalau kita tinggal 2-3 hari pun kita datang balik tu susah. Kita semayang, orang tu semayang kan, kita tinggal program apa pun, kalau kita tinggal, dia nak datang balik tu susah ya. Sebab itulah kalau boleh jangan tinggal lama sangat. Tinggal lama sangat ni, lama-lama dia tinggal terus apa-apa amalan pula. Jadi ayat-ayat terdahulu mengingatkan Israel agar bersyukur pada Allah atas nikmat menyelamatkan mereka daripada kekejaman Fir'aun yang membunuh anak lelaki, membiak anak-anak perempuan hidup, dan mereka dengan melenyapkan Fir'aun pengikutnya dalam Laut Merah di hadapan mata mereka sendiri. Kehebatan Fir'aun itu Allah tunjuk dalam depan mata sendiri, yang sebenarnya Fir'aun tak hebat. Ya, kalau dia hebat mesti dia hidupkan walaupun dia mengaku dia Tuhan. Ayat yang dibincang ini menyambung lagi bicara tentang sikap Bani Israel yang lupa daratan. Mereka sepatutnya bersyukur pada Allah atau nikmat-nikmat Allah beri kepada dia, namun mereka tu bukan saja tak bersyukur, tetapi mereka melakukan pelbagai penyelewengan yang bertentangan dengan dasar tauhid, iaitu mereka menyembah patung anak lembu masa tu ya. Maknanya dah jadi syirik lah ya, sebab menduakan Allah. Yang ketiga pula, dasar tauhid yang diamalkan oleh Musa, mereka telah pun menyeleweng. Jadi sekarang ni pun banyak berlaku dan benda-benda macam tu ya. Ini cerita Nabi Musa. Mungkin zaman kita, umat Muhammad ni pun macam tu juga kan. Banyak penyelewengan berlaku dalam kehidupan kita ni. Maka Fir'aun dan bala tenteranya telah tenggelam di Laut Merah. Bani Israel terselamat dari kejadian itu. Tapi apakah dengan lenyapnya Fir'aun yang kejam itu, Bani Israel menjadi baik? Tidak. Saya jawab tu tidak. Maknanya patutnya kan, Fir'aun tu kepala ketua dia dah hilang dah, kekejaman Fir'aun dah tak ada. Maka Allah tanya, adakah dengan Fir'aun tu tak ada, Bani Israel itu terdidik dengan ajaran tauhid dengan Musa yang terbaik?
Tidak tuan-tuan ya. Yang saya kata gitu tu kenapa? Benda tu sampai depan mata kita sekarang. Berlaku depan mata kita sekarang ni kan. Malah lebih kejam lagi pula. Lebih kejam Dan perjanjian demi perjanjian, penipuan demi penipuan, helah demi helah, istilah demi istilah. Kita gurur dikaburkan dengan istilah ya. Dengan istilah macam-macam dah. Gurur. Kita ikut keterangan mengenai proses pembinaan akidah Israel dari awalnya dan firman Allah tadi, wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ingatlah Allah kata ketika kami berjanji dengan Musa selama 40 malam, kemudian setelah dia pergi kamu menyembah patung anak lembu, kamu sebenarnya termasuk dalam golongan orang-orang zalim. Baik, setelah Musa AS membebaskan Bani Israel daripada Fir'aun, maknanya pertama Bani Israel kena bersyukur sebab dia dibebaskan dari cengkaman Fir'aun. Itu penting. Apa agak pembebasan dia? Pembebasan di segi dasar tauhid. Umat jahiliah pun sama. Umat jahiliah kan, Nabi datang membebaskan umat jahiliah daripada cengkaman kejahilan dia. Apa yang jahil dia? Yang jahil dia menerima akidah. Bukan jahil tak pandai buat bangunan. Pandai. Bukan jahil tak boleh bina satu pembangunan. Boleh. Tapi jahil dalam menilai agama. Itu jahil dia. Jahil dalam bab akidah. Tak erti tengok siapa yang mencipta alam. Tak erti lihat Tuhan ni hak sebenar siapa dah. Padahal mata ada, hati ada, fikiran ada kan. Juga umat Nabi Muhammad pun sama. Nabi datang melepaskan cengkaman kejahilan umat-umat Quraisy dan Bani Quraisy dalam kejahilan akidah, sama dengan Musa juga ya. Jadi dia patut bersyukur tu. Baik, lepas tu Allah memerintahkan Musa pergi ke Bukit Tur Sina selama 30 hari untuk menerima wahyu. Beza dengan wahyu Nabi kan. Wahyu Nabi bukan macam itu. Wahyu Musa pergi setempat, terima wahyu situ. Nabi tidak. Nabi kita Muhammad terima wahyu, dia panggil sabab nuzul. Datang ikut peristiwa. Turun tu. Jadi proses tu selama 23 tahun. Jadi Quran kita baca tu, dia turun berbagai tahun, turun ikut peristiwa dakwah Nabi. Sebab itu peristiwa pertama Nabi berdakwah, dia menjawab isu-isu semasa. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Tadi ada kawan saya, dia kata kalau boleh dia kata Quran tu bukan syair. Banyak orang baca Yasin dia kata bekerja-kerja macam syair. Saya tak jawab sebab dia bercakap tu kedai kopi, restoran. Dia kata ada orang cakap, dia kata Quran tu bukan syair. Betul. Sebab Allah jawab dalam Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Sebenarnya ayat tu menjawab hujah orang kafir yang mengata Nabi baca Quran ni macam bunyi syair. Sebab orang Arab ni dia suka bersyair, dia suka bersaja. Jadi menjawab isu tu. Sama dengan Musa, dia pergi ke Tur Sina, terima wahyu selama 30 hari, kemudian tempoh lanjut 40 hari. Ini juga terjadi dalam bab puasa. Puasa kan? Puasa umat Yahudi 30 hari lanjut dia 40 hari sebab dia bersumpah. Dia bersumpah kalau dia punya guru dia tu sembuh daripada penyakit tu, penyakit, kalau tak ikat saya penyakit dia datang satu penyakit mulut dia penyakit mulut, dia kata dia akan sambung puasa dia 40 hari. Ni umat-umat Bani Israel. Maka dia kata sehingga 40 hari untuk menguji kaumnya dan tempoh dan lokasi Musa pergi itu, hijrah itu jauh dengan Musa. Ini nak tengok masa tinggal tu 40 hari ni mantap ke tidak iman umat dia. Gitu je. Jadi 40 hari ini dia ambil kira ulama. Ulama ambil kira kan. Semua benda dalam konteks 40 ulama ambil kira kan. Ada tahlil 40,
Kan? Hadis 40. Nampak tak? Ambil kira tu kan? Solat hajat nak 40 orang. Ambil kira tu. Walaupun kita kata, Nabi tak buat lah, bid'ah lah. Itu pendapat sekarang timbul. Sebab itu kita takut kan? Nak buat 40 kita takut sekarang ni. Dulu orang buat tahlil 40, baca Quran 40, tak ada siapa petikai pun. Akhir-akhir ni jadi longgar dah pula. Sebab orang asyik tu kata Nabi tak buat. Padahal Nabi tak buat pun, para ulama buat tu, dia ada dia punya sumber-sumber dia yang dia buat yang tidak bertentangan dengan syariat. Betul Nabi tak kata, tapi lihat hak kita buat tu kalau tak bertentangan dengan syariat, maka itu dibolehkan. Sebab Nabi tak buat semua. Nabi buat semua sesuatu itu sebagai asas untuk pengikut dia kesenambungan kehidupan. Jadi Musa pun sama. Dalam tempoh yang agak lama ni, Musa masih berpegang pada agama datuk nenek dia, ya. Menyembah berhala, telah mengambil kesempatan mempengaruhi Bani Israel supaya membuang anak patung lembu tadi. Dia memujuk sebahagian orang Israel menyerah barang-barang perhiasan emas mereka yang dibawa keluar dari Mesir untuk dilebur menjadi bahan sebuah berhala dapat disembah oleh mereka. Dengan kemahiran seni ukir yang tinggi, yang luar biasa, ya, iaitu Samiri telah berjaya membuat sebuah anak patung lembu yang dapat mengeluarkan bunyi suara lembu apabila sebahagian-bahagian tertentu pada patung itu ditiup angin. Sesuai dengan dia ada kemahiran, maka dia minta semua emas-emas yang ada tu untuk leburkan jadi patung anak lembu. Sekembalinya Musa daripada kaumnya selepas tamat tempoh bermunajat. Tengok, Musa pergi tu bukan pergi apa-apa kan? Dia pergi bermunajat dengan Allah di Tur Sinai. Baginda dapat kaum dia sedang menyembah patung anak lembu. Terkejut. Dia pesan dulu, bukan pesan buat patung, suruh cari anak lembu. Pekat tu kan, bukan suruh sembah. Mereka menyembah kerana fikiran mereka masih belum bebas sepenuhnya daripada cengkaman Fir'aun. Maknanya, ya, walaupun dia bebas daripada Fir'aun, tapi pemikiran tak bebas. Kita pun sama. Kita ni jauh dah, ya. Kita ni jauh sangat dah. Akhir zaman, ya. Benda lain semua kita boleh bebaskan. Kemiskinan kita boleh bebas. Tapi benda-benda khurafat banyak lagi kita tak bebas. Benda khurafat dalam masyarakat banyak, ya, tak bebas. Benda-benda yang menyebabkan kita rasa kita buat tu jadi ibadah. Kita bertaklid lebih kadang-kadang, kan? Lalu dia satu benda dia bagi bertaklid. Apa itu taklid? Dia panggil beramal secara membabi buta tanpa ada sumber. Lah ni, kan? Itu penyakit sekarang. Beza yang penyakit kaum Musa. Baginda dapati kaum dia sembah anak patung lembu. Mereka menyembah kerana fikiran mereka itu masih belum bebas. Jadi sekarang ni kita nak pemikiran kita bebaskan daripada benda-benda itu. Bebaskan. Lebih terbuka fikiran kita. Rasa rendah diri, takut pada bayang-bayang Fir'aun masih ada. Bayang-bayang Fir'aun masih ada, ya. Macam orang yang dalam lepasan penjajah lah kan. Negara lepasan penjajah kan. Walaupun dia kata dia gitu, dia gini, tapi bayangan penjajah tu masih ada. Cuba tanya negeri-negeri dijajah, negeri mana sekalipun, itulah bayangan dah. Itu maknanya kitab Taurat diturunkan kepada Musa untuk dijadikan sebagai sumber undang-undang bagi Bani Israel. Ini adalah satu pengajaran amat berguna umat Islam. Apabila mereka mencapai kemerdekaan dari penjajah, seharusnya mereka segera kembali pada hukum Allah sebagai ganti kepada undang-undang tinggalan penjajah. Maknanya pengajaran tu bukan untuk Musa saja, untuk kita juga. Untuk kita ni. Kenapa? Sebab bila penjajah pulang, kita kembali pada hak asal kita. Kita kata bagusnya penjajah. Dulu British kan, zaman dulu sekolah cuti puasa. Cuti. Tuan-tuan sempat tak masa tu cuti kan? Bagusnya. Bulan puasa tak bekerja, menoreh pun tidak, pergi benang asyik tidur. Lemah habis masalah. Kan?
Tapi apabila penjajah balik, silap kita ni. Bulan puasa bukan untuk tidur, untuk beribadah. Pergi ke sawah beribadah, pergi ke benar beribadah, kerja ibadah. Tapi kerja bulan puasa Allah tambahkan ganda. Kenapa? Sebab time kita makan dah tak sama, time makan tengah hari tak sama dah. Boleh beribadah. Time breakfast tak ada dah. Boleh beribadah kan. Kerja 8 jam, mungkin boleh kerja 10 jam. Oh kata letih dah pula dah. Dan program bulan puasa pula tidak ada dia punya acara makan, tak ada. Kalau program macam biasa kita ni, round pertama tanya, malam ni nak makan apa? Lepas nak makan apa dah? Ada AJK pakai makan pula. Kadang-kadang AJK makan tu sibuk pada AJK pendengar. 50 duduk kat dapur, tak dengar-dengar pula. Tinggal 3 orang kat depan. Ustaz pun membebel dah sampai terjabut gigi ustaz ni. Hak kat dapur tu tak dengar-dengar pun. Air kan dapat pahala. Kenapa? Sebab air midang untuk ustaz. Sakat dapat pahala midang tu, kita import orang barat boleh dah. Tapi yang penting dengar kan. Tunggu. So tengok berlaku macam tu kan sekarang kan. Tuan-tuan perasan tak perasan? Itu wallahu a'lam lah. Sebab banyak saya pergi surau-surau saya tengok, oi kat belakang tu ramainya. Ustaz ni perli kat aku ke mengata? Tidak perli, tidak mengata. Memang kenyataan dah. Minta maaf lah. Sampai ke situ pula malam ni kan. Kadang-kadang kita cakap ni tak sangka-sangka. Sebab apa? Tidak berskrip. Tapi dia punya kitab ada lah kan. Ada kitab tu. Baik. Maka dia kata, summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Allah kata, kemudian kami maafkan kesalahan kamu supaya kamu syukur. Tengok, dalam keadaan macam tu pun Allah ampun juga. Dalam keadaan sembah anak lembu, dalam keadaan kufur nikmat, dalam keadaan tak ikut pesan Musa balik, Allah kata tak apalah, aku maaf. Tengok zaman Nabi pun sama kan. Banyak hak tentang Nabi. Abu Sufyan, Abu Sufyan ni daripada mula sampai akhir, sampai pun kota Mekah. Tapi Nabi kata apa? Siapa masuk kota Mekah selamat, siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat. Tengok, kalau kita Abu Sufyan ni musuh ketat kan, serang Mekah, serang Madinah, serang Nabi, tak maaf dah, mesti nak bunuh juga dah. Tapi sebab Allah mengajar kita macam tu, Allah mengajar kita pemaaf, Allah mengajar kita penerima taubat. Tak boleh ke kita ni kan, mari duduk semayang. Minggu lepas Ustaz ajar satu hadis ada 8 poin terima solat. Ada kursi, saya lupa matan dia lah, dia punya makna dia. Allah kata, ada kursi kata, kalau kita nak terima solat, syarat pertama solat kita tu melahirkan kita orang tawaduk. Bukan tawaduk dalam solat, tawaduk lepas solat. Dalam solat semua tawaduk, sujud sampai keluar inguh tawaduk kan. Tapi di luar tu langsung tak tawaduk. Kalau salah parking kereta sikit pun marah kau orang. Betul tak? Dengan main. Mana hak kita semayangnya kan? Lepas tu yang kedua pula, jangan sombong. Masa semayang semua tak sombong. Dah tunduk ngantuk sebab ustaz ceramah lama. Keluar semayang, hilang selipar Jepun harga 5 sen pun marah. Satu masjid kena sumpah. Masya Allah. Tak terjemah langsung hak kita buat kan. Itulah, itu baru 2 kan. Baru 2, 7 lagi tak payahlah. Nanti penat mendengar lah. Inilah tuan-tuan. Maka dia kata, Allah ni pemaaf, pengampun. Allah penerima taubat. Kemudian kami maafkan kamu. Maka Allah menerima taubat mereka supaya saki-baki kebaikan yang ada pada mereka itu dapat dihidupkan semula. Walaupun kejahatannya 9, tapi saki-baki 1 okey dah. Kejahatan dia buat 9, yang baik 1 je baik dia. Manusia ni gitu kan.
Jadi dalam konteks ni Allah suruh tengok kebaikan orang, jangan tengok kejahatan. Kita ni kita pergi kat taman dah. Kita kata, mana rumah nombor 16? Oi, rumah nombor 16 tu dia paling kedekut kat taman ni. Orang tak tanya pun dia kedekut tak kedekut. Orang tanya mana rumah, kita terus buka ke aibah orang lain. Bahaya tu kan. Sebab apa? Sebab kita anti dengan dia lah. Okey, pergi ke rumah nombor 16 pula. Mu mari cari rumah aku ni, jumpa siapa cakap tu rumah nombor 5. Rumah nombor 5 tu setan kat taman ni. Masya Allah, dua-dua tu lebih kurang kan? Lebih kurang kan? Tak betul lah. Kita duduk sama lorong tu, selisih hari-hari. Kalau kita boleh pindah beli rumah lain, tak apa kan? Inilah tuan-tuan, ya, walaupun cerita-cerita Musa, dia cerita Fir'aun, tapi Quran ni mukjizat. Dia suruh kita kait kehidupan. Kalau tidak, Quran ni bukan mukjizat tuan-tuan. Mukjizat ni cerita Musa pun. Maka dia kata, apa dia kata? Dia kata, Bani Israel tahu bahawa Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Dia tahu Allah Maha Pengasih. Bani Israel ni, Yahudi tahu, Nasrani tahu, tapi perangai dia payah. Semua orang tahu kan, tapi perangai payah. Baik, Bani Israel dia kata menyembah patung anak lembu sebelum kitab Taurat turun kepada mereka. Jadi cerita sembah lembu ni sebelum turunnya kitab Taurat lagi. Bagaimana untuk memulihkan mereka semula setelah mereka bertaubat? Taubat ni tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul. Pertama dia kata kena menyesal. Menyesal. Ini penting ni. Kalau nak menyesal, mesti ada orang saksi. Siapa saksi? Bini anak di rumah lah. Biar bini tengok, tok laki aku ni sesal je. Kan? Kalau anak pula bapak tengok, ni kat masjid ramai yang sesal. Di rumah bini kata, tok laki aku serupa ya. Tengok. Orang hak boleh nilai, orang dekat dengan kita tahu. Kalau anak-anak, bapak tengok. Ni kat sekolah, bukan hebat lagi. Ketua ni. Kat rumah, pinggan satu pun tak mau basuh. Asyik mak dia basuh pinggan. Hak jantan pula kalau kat sekolah, hebat. Kawat kaki kawat tu wakil sekolah lah. Kat rumah, maghrib dia melangak depan TV lagi. Ni anak jantan pula dah. Tak betul lah tu kan. Makna gitu. Ustaz Wan ni ceramah kan merepek ni. Bukan merepek, nak cerita tu kehidupan kan. Quran ni cerita kehidupan tau. Dia cerita kehidupan. Sebab ad-dinun nasihat. Agama itu dia kena nasihat hari-hari. Hari-hari nasihat. Jadi yang kita perit dengan nasihat. Maka wa iz ataina Musal kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Di sini ada dua perkataan kita pernah dengar. Pertama kitab, kedua furqan. Ni ada dua perkataan, satu kitab, satu furqan. Okey, dan kenangilah ketika kami kurnia pada Musa itu kitab Taurat ataupun furqan. Tengok, furqan ni al-farqu, iaitu membezakan antara yang baik dengan tak baik. Nama furqan. Quran pun nama furqan juga. Quran pun nama kitab juga. Ya, sama. Jadi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Quran, semuanya menceritakan mana yang baik, mana tak baik. Naziran wa basiran. Perkara yang bagus dan perkara tak bagus. Semua ada. Menakutkan, ancaman, kena ada. Kadang-kadang kita ni benar ancaman kita tak mau dengar kan? Tak mau dengar, tak apalah. Moga-moga dengan ancaman tu orang boleh berubah. Maka dia kata apa? Dia kata yang membezakan hak dan batil supaya kamu mendapat petunjuk. Sebenarnya apabila kita tahu dia punya arrow dia, arrow kan? Nak pergi Kenuri orang lekat arrow dah. Rumah siapa-siapa. Apa tujuan? Petunjuk, mudah cari. Wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'u.
wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum. Jadi kita nak petunjuk. Jadi Quran tu sebagai arrow. Kitab Taurat, Injil, Zabur pun sama, membezakan mana hak baik, mana hak buruk. Sebab itulah Quran ada ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhan nas. Tengok tak? Itu jelas tu kan? Mana untuk semua manusia dan untuk orang-orang beriman. Di sini bermulalah proses pendidikan Bani Israel mengikut manhaj ilahi yang dipimpin oleh Musa. Jadi kata turunnya kitab Taurat kepada umat Musa, di sinilah bermulanya proses pendidikan. Macam anak kita pergi sekolah lah, kita tanya, buku teks cikgu bagi dah? Belum. Kenapa lambat bagi buku teks ni? Dah buku teks free, cikgu nak jual ke? Tidak, buku teks hak cetak baru PT3 tak sampai lagi. Dulu PMA dah. Apa perlunya buku teks? Panduan. Okay? Sama ni. Samalah. Panduan. Jadi Taurat, Injil, Zabur, Quran turun tu panduan. Masadir. Dia pakai sumber hukum undang-undang. Nak buat hukum apa-apa ada undang-undang. Ada panduan kan? Bukan main pemikiran. Pemikiran kita ni tuan-tuan, setakat mana agak? Belakang dinding tak nampak dah, kan? Nak menjangkau. Sebab tu undang-undang tu dia ada benda dia panggil Quran, dia panggil sunnah, dia panggil ijma', dia panggil ijtihad, dia panggil qiyas, dia panggil masalih mursalih. Tengok. Dia ada peringkat dia. Kalau Hanafi dia sibuk dengan dia sibuk dengan cara masalah qiyas. Hanafi dia suka dengan masdar ataupun sumber hukum, dia banyak berqiyas. Hanafi ni beza dengan Malik, beza dengan Syafi'i. Dalam bab hukum Quran juga dah. Jadi sini bermulalah nak didik manusia, kena ada panduan. Dia panggil kitab, sini panggil furqan, manhaj ilahi. Mereka dipimpin supaya mengisi diri mereka dengan ilmu pengetahuan, dapat menimbul kesedaran melalui pembacaan kitab Taurat dan Furqan. Kalau Bani Israel suruh baca Taurat dan Furqan, kita umat Muhammad suruh baca Quran. Kita umat Muhammad suruh berpandukan Quran. Kita umat Muhammad kalau tak baca Quran dituntut tau dengan main. Ibrahim Adham kata banyak orang berdoa tapi doa tak sampai. Kenapa? Dia percaya pada Allah tapi durhaka pada Allah. Dia percaya Allah ada tapi tak sembah Allah. Lepas tu nak tadah tangan jemput orang sembahyang hajat apa benda rumah dia. Bayar orang berkurung suruh solat hajat untuk dia. Dia duk isap rokok belakang. Tak boleh. Kalau jemput orang solat hajat rumah kita join sekali. Jangan buat gitu kan, tak bagus. Ini pengalaman ustaz. Apa ustaz ni tukar doa gitu ke? Tidak. Doa rasul ibadah kan. Kita jemput orang tahlil, kita join tahlil sekali. Kita kata untuk tahlil mak bapak kita duduk kat belakang tu. Anak bini kita duduk dalam bilik. Jemput semua. Masa tu anak perempuan kita tutup aurat. Anak kita pun masa tu jangan pakai seluar pendek. Kan? Baru betul. Ni kadang-kadang ustaz ni kerja tukar doa. Kan? Tak kena. Dia didik balik masyarakat dah. Pakat main ramai-ramai. Kan? Malam tu TV tutup. Baru orang kata tahlil tak bid'ah. Yang jadi bid'ah tu tuan-tuan sebab penyalahgunaan dah. Adab tu kan? Adab tu kan? Tak apa kita pakat ubah lah kan? Moga-moga ubah tu baru tengok betul. Aku pergi tahlil rumah dia, cucu dia pun malam tu tahlil juga. Sebab nak tahlil pada siapa? Pak dia, nenek dia. Kita ni tukang ngangguk saja. Lambat 3 round tasbih tak berhenti lagi. Tak. Tuan-tuan kan? Itulah tuan-tuan. Jadi ini mendidik masyarakat. Quran mendidik,
Taurat, Injil, Zabur mendidik kan. Nabi datang ni mendidik, bukan teroris bagaimana anggapan orang barat. Kita pun bercakap mendidik, bukan ekstrim. Sampai khutbah macam ekstrim dah faham. Ya, perhati betul-betul. Kalau kita ekstrim, kita angkat senjata bagi M16 belakang malam ni dah. Gitu kan? Bahaya ni CD masuk ni. Bukan gitu nak cerita. Silap anggap dah. Gitu baik. Dia kata pula, dia kata ilmu pengetahuan tu penting, kesedaran penting melalui kitab Quran, Furqan tadi. Furqan tu Taurat, Injil, Zabur lah. Kita Quran, iaitu penjelasan yang penuh hikmah pada Allah untuk memungkinkan mereka dapat membeza jalan benar daripada jalan yang salah, jalan hak daripada jalan batil. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tadi hikmah kan dalam kitab Taurat, Quran pun sama. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Surah Jumaah ayat 2. Tuan-tuan, serupa kan? Serupa lah. Hikmah banyak dalam Quran ni. Kitab Taurat pun hikmah, Zabur pun hikmah. Sebab dia kitab dari langit. Dia panggil agama samawi, bukan agama duniawi. Agama duniawi ni tuan-tuan, semua melibat penyembahan, melibat duniawi. Agama samawi tidak. Alimul ghaibi wasyahadah. Benda hak tak nampak tengok tapi yakin. Sebab apa? Sebab kita ditanam dengan iman. Iman tu tanamnya, menjunang dia punya akar dia sampai ke 7 lapis langit bumi. Dahan-dahan dia sampai ke langit. Itu iman. Baru teguh kan? Nak siram iman tadi. Kitab dan Al-Furqan dinyatakan nas atau menunjuk kepada Taurat. Mungkin juga maksud kitab ialah kitab Taurat, Al-Furqan ialah mukjizat. Dia kata Furqan tu mukjizat. Mukjizat Musa minggu lepas kita beritahu dah kan, iaitu Allah beri tongkat yang boleh melawan tukang-tukang sihir. Mukjizat Muhammad Al-Quran. Ajiz. Tuan-tuan, contoh Fatihah. Cuba tuan-tuan pergi tanya, siapa kata Fatihah boring? Tak ada. Orang malas semayang pun dia tak kata tak boring. Cuma hak dia malas semayang itu perangai dia. You ni kenapa tak semayang? Saja I malas. You suka macam, I semalam pergi belajar Fatihah sampai terjabuk gigi. Terjabuk gigi. Gigi dia nak patah dah tanya. Dah. Kenapa tuan-tuan? Mukjizat. Jangan main tuan-tuan Kalau dah sampai masa Allah tarik Quran dari getah dada kita ni, maka masa tu jadi dalalah, sesat dan menyesatkan. Jangan main. Kita pelihara lah masa Quran masih ada ni. Kita jagalah. Nabi kata bacalah 10 ayat kalau kamu nak jadi orang-orang yang hati yang kamu yang bergerak. Bukan body bergerak. Body boleh pergi sampai ke Korea ni, pergi tengok bunga sakura di Korea ni. Sikit lagi sakura nyanyi dah. Dah. Tapi hati tak bergerak buat apa? Duduk rumah senyap pun, kalau hati kita bergerak, mana iman kita tu yazid wa yanqus. Iman kita ni bertambah. Itu yang paling penting. Saya bercakap ni macam ada 1000 orang, tak apa. Sangat tuan-tuan ni 1000 orang tuan-tuan ni. Baru seronok lah. Orang tanya Ustaz Awad, kamu ceramah tu macam 100 orang berapa orang? 333 orang. Pak Imam, Pak Bilal tu siap 3 orang dia. Hak lain dia kata, I dengar je rumah Ustaz Awal, suara you romantik kat rumah. Buat apa you dengar tak rumah tak turun? Ini sahabat-sahabat saya lah. Sebab apa? Sebab hari-hari dia borak kedai kopi ke dia dah. Hari-hari dia pendengar suara Ustaz Awal, dia kata buat apa turun dah. Bagus lah kan? Kurang pun kamu dengar. Baik. Lepas tu kata apa? Dia kata ini kepada Musa dan kaum dia, dan diizinkan Allah untuk melemah cabaran kaum dia. Memang setiap kaum dia ada kekuatan dia sendiri kan.
Kekuatan Nabi Nuh ada, Nabi Musa ada, Hud ada, Lut ada, Muhammad lagi ada kan. Maka nak tunjuk sesuai, maka Allah beri mukjizat. Ini kerana Furqan berarti pemisah. Furqan ni pemisah. Maksudnya ialah memisah yang hak dengan yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kita baca doa kan? Subhanaka fakina adzaban nar. Ya Allah, akulah ni jelepek dah Allah. Tapi fikiran kita mengerawang, ingat lama-lama. Body duk jam situ macam lori buruk. Masa tu kita Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, aku ni banyak sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Kenapa? Nyawa masih bergerak. Body tak boleh bergerak, nyawa masih bergerak. Tak apalah kan. Kalau tarik nyawa tu kan, habis. Nak sebut subhanak tak boleh dah. Itulah. Fakina azaban nar. Itu doa dalam surah apa akhir sekali Al-Imran ke apa Ustaz lupa dah. Baik. Taurat ialah sebuah kitab daripada empat kitab samawi di samping Injil. Ini cerita Taurat sikit. Dia buat cerita dah. Zabur dan Al-Quran. Untuk mengalami Taurat, kita rujuk tulisan Datuk Yusof Zaki Yaakob mengenalkan kitab ini. Ini Zaki Yaakob tuan-tuan, dia ada satu gedung buku, nama dia Pustaka Dian. Dulu kat Kelantan, kalau orang boleh baca buku Dian ni, alim je. Sebab masa tu buku tak banyak. Boleh bawa bakhtiar buku Dian ni tuan-tuan, hebat dah. Masa tu cerita Neil Armstrong naik ke bulan dah cerita dah. Neil Armstrong, walaupun kata tipu dah, memang tipu pun. Masa tu dah tipu dah. Kita dikelabui huruf kan. Yang kedua pengasuh. Hebat Datuk Zaki Yaakob ni. Dia dah buat tafsir Quran dah siap dah. Dan dia ada kilang cetak sendiri. Orang Islam kita. Saya pernah pergi rumah dia. Anak dia langsung tak cakap Melayu, tak Kelantan, cakap Arab. Anak dia, bini dia terpegun saya tuan-tuan. Dah bunyi saya ustaz, dia pun cakap Arab. Saya cakap Kelantan, dia tak layan, cakap Arab dengan saya. Terpinga-pinga. Muncul saya bawa diri yang itu. Ni cerita lah. Mau tuan-tuan ada kat Lundang, Kota Baru, kilang je. Kilang cetak buku, surat khabar macam-macam. Dia boleh bagi peluang kerja dekat beratus orang. Itu makna dia sebaik-baik orang ialah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Kita tak dapat beri manfaat ke orang lain, datang ke masjid. Itu juga sebagai beri manfaat kan. Kita nak ceramah, tak payah tunggu sampai PhD. Darjah 6 pun tak apa. Janji kita beri sumbangan dah. Sungguh tuan-tuan, saya apa adanya. Tapi atas nama Fadzakir inna zikra tanfa'ul mu'minin, kongsi pengalaman, insya-Allah. Nak cerita lebih tak boleh kan? Itu. Ini Zaki Yaakob kata apa? Taurat ni kitab samawi tertua berusia 3000 tahun lalu. 3000 tahun masa tulis ni. Masa ditulis kitab ni. Okey? Bagi Bani Yahudi, Taurat dianggap kitab yang amat dibela mereka, walaupun tak lagi dapat dianggap sebagai kebenaran yang mutlak daripada Allah setelah sekian banyak mengalami perubahan, pindaan. Quran tak ada. Quran tak pernah berubah, tak pernah pindah. Tak berani orang pindah. Walaupun pada pakar bahasa Arab, ya, tak berani. Sebab apa? Sebab Tuhan jaga. Tuhan jaga Quran ni kan. Baik. Apa lagi? Pindaan dan proses semula dilakukan oleh semasa ke masa, tidak ada catatan sejarah. Cuma ada pindaan, tapi tak catat. Bila kata Taurat dikumpul dalam buku yang teratur? Tak ada. Tapi Quran ada kan? Ada, cetakan dia ada. Saya baca semalam satu buku Ismail Faruqi. Nama dia Atlas Tamadun Islam. Tebal ni tuan-tuan. Ismail Faruqi ni siapa? Ulama Profesor Palestin dibunuh negara barat. Tuan-tuan, tapi dia sempat menulis buku Atlas Tamadun Islam. Masa tu harga dia mahal.
300 biji DBP, sebuah DBP jual, tapi kebetulan ada diskaun, saya beli hanya 100. Saya terbelek-belek buku tu tuan-tuan, saya jumpa tulisan-tulisan yang tidak berbaris, tidak bertitik. Quran, tulisan Osman, tulisan Abu Bakar, tulisan Ali. Tuan-tuan pernah tengok tak? Tulisan aku sendiri pun aku tak tengok. Ini tengok Ali dah. Terkejut saya, Syekh. Maknanya itu tamadun di segi tulisan dah. Tak ada pembaikan. Tapi Taurat ada pembaikan, ada baiki, ada tangan-tangan kotor yang mengubahkan. Itulah kita kena banggalah Quran ni. Kita kena bangga. Tapi cakap bangga tak belajar tak jadi. Paling tidak belajar muta'abbad bitilawati, belajar baca dengan baik, berbunyi Arab, jangan bunyi Melayu. Tidak marah tu tuan-tuan. Bunyi macam marah dah, tak marah. Marah apanya? Kalau marah tak mari minggu depan dah. Tu. Berdasarkan sumber yang lain pula, Taurat telah tulis semula oleh dari Izzah, nama orang Izra, pada akhir abad Masihi pertama, iaitu lebih daripada 800 tahun wafat Nabi Musa. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab tuan-tuan, saya kena beritahu, lepas ni saya ada program kedua, ya. Saya rasa saya beritahu kat ni, saya beritahu kat ni insya-Allah. Sebab saya ada program kedua di sekolah menengah teknik cerah, melatih tilawah anak-anak peringkat wilayah persekutuan, ya. Cuba lepas insya kita sambung balik untuk minggu depan, boleh insya-Allah, walaupun berhenti break emergency dah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Saya tanda ni tajuk dia pengenalan kitab suci Taurat. Tuan-tuan ingat, kalau tak ingat tak apa, kita ada CD kita boleh ingat. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.